Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram lillahi lahum. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syihab, adik-adik jawatan Qasas Surah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya maka pada subuh ini kita sekali lagi bersama-sama berada di surau ini dan menaikkan jemaah subuh. InsyaAllah mudah-mudahan menerima amalan-amalan yang kita lakukan masa kita menunaikan solat subuh dan selepasnya sebagai amalan salih yang diterima, sebagai amalan salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini berkaitan dengan kaifiat. Apa makna kaifiat? Cara, kaedah bagaimana nak membersihkan najis. Dan kita ada 3 jenis najis. Satu najis yang dipanggil najis mukhaffafah, yang kedua dipanggil najis mutawassitah, yang ketiga dipanggil najis mughallazah. Dan ketiga-tiga najis ini ada kaedah dia, ada kaifiat dia, cara membersihkannya. Walaupun kita kata kita dah bersih dengan cara kaedah yang moden sekarang ni, tapi di segi hukum syarak kita kena mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak, bagaimana nak membersihkan najis-najis yang disebutkan tadi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, najis hukmi. Kita naik sikit lah atas, maka kaifiat bersuci daripadanya, jumpa tak kat atas tu sikit, atau hukmi, maka kaifiat bersuci daripadanya hendaklah dihilangkan ainnya. Jumpa tak? Hendaklah dihilangkan ainnya. Ainnya apa dia? Zatnya, bendanya. Kalau ada bendanya, hilangkan dulu. Lepas tu baru ikut cara dia. Dan sifat ainnya, hilangkan ainnya. Kemudian sifat-sifat ain tersebut, apa sifat dia? Bau, rasa, warna. Itu sifat ain. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Dengan cara apa? Dengan dibasuhkan dia dengan air hingga hilang. Air yang utama sekali. Basuh dengan air dulu hingga hilang. Dan yang hilangkan airnya dan sifatnya itu dibilangkan sekali jua, cukup sekali. Hilangkan air itu, basuhlah sekali dia. Kalau najis hukmi, najis hukmi, basuh sekali kemudian. Kemudian dilalukan air 6 kali lagi, jadi 7 kali. Ni najis apa pula ni? Maka dikenai itu anjing dan babi. Kemudian dilalukan air 6 kali, bagi lagi jadi lagi 7 kali. Sekali air bersih, dilalukan air 6 kali lagi, jadi 7 kali lah. Termasuk apa? Basuh ditaruh tanah, maknanya campur dengan tanah. Air yang campur dengan tanah. Kalau dulu-dulu
ditekankan lagi lah dengan tanah liat ke ataupun tanah-tanah yang bersih dan pekat, tanah-tanah, taruhkan tanah, iaitu tanah yang suci, bukan tanah yang tidak suci. Tanah yang suci yang tiada dipakaikan dia pada tayamum, yang bukan tanah yang telah digunakan untuk bertayamum. Atau menyucikan najis pada salah satu daripadanya. Salah satu daripada apa ni? Atau menyucikan najis pada salah satu daripadanya dan dikeruhkan air dengan tanah pada barang mana kali memada ia. Jadi salah satu daripada 7 kali itu, 1 kali air dicampur dengan tanah. Kalau dikeruhkan air itu dengan tanah, cukup. Adalah cukup. Keruhkan dia air dengan tanah. Tetapi pada awalnya itu terlebih aula. Yang lebih aula sekali, keruhkan air dengan tanah dulu, lepas tu baru dibasuh dengan 6 kali air bersih. Itu cara membersihkan najis ataupun menyucikan najis muwallazah. Yang paling aula sekali mula dengan tanah, lepas tu diikuti dengan 6 kali air bersih. 6 kali air bersih. Ini bila berlakulah, bila berlaku najis yang mughallazah, 6 kali air tu. Kita membersihkan najis, sehingga dia bersihlah. 6 kali air tu. Sekali itu kalau secawan dia tak bersih dia dah. Sikit je tak bersih. Kena yang yang munasabah lah, air yang munasabah banyaknya. Bukan air yang sedikit tetapi tidak memberi kesan kepada najis tersebut. Juruh je air tu. Tapi tak berkesan apa-apa. Jadi munasabah lah kita lakukan itu. Mungkin, soalan tu muka bagus juga. Mungkin di tempat yang kekurangan air, musim kemarau, satu, yang kedua kalau di padang pasir ini, dia air sangat berharga lah. Jadi kalau air terlalu kurang dan kita nak guna air banyak, kena kita berfikir dulu lah, maknanya apakah cukup air yang kita nak gunakan tu, sehingga tidak meninggalkan air yang lain selepas daripada itu. Jadi munasabah lah, maknanya kita gunakan air dengan tidak membazir, itu maksudnya. Jangan sampai membazir. Macam tuan-tuan dan perempuan jugalah yang pergi menunaikan umrah ke, menunaikan haji ke. Menunaikan haji lah, terutamanya waktu tu air sangat berkurang. Kita bawa sebotol air cukup. Untuk beruduk, sebotol air yang besar sikit daripada ni lah. Jadi cukup untuk beruduk, untuk basuh muka, tangan, kepala dan kaki, cukup. Di waktu air tak ada. Kita di sini air banyak tak? Basuh muka satu beldi. Betul tak? Mewah. Air yang mewah. Kalau di padang pasir, kalau di Timur Tengah, mereka tak mewah air. Sebab itu minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada minyak. Kita di sini, mana mahal? Dua mahal, air pun mahal. Gali pergilah, pergi. Kalau kita gali di telaga pergi, itu yang pakai apa tu? Pump tu kan? Itu pun nak guna belanja juga. Ada modal juga. Tapi kalau kita kata nak berjimat dengan air di Malaysia ni, di negara kita ni, kita sebab kita mewah air, maka soal berjimat dengan air itu tak ada dalam pemikiran kita sebenarnya. Tapi di negara Arab, air itu adalah sesuatu yang sangat berharga.
Lagi ada soal lagi? Dah. Dan memadai digerakkan mutanajis. Tahu mana yang digerakkan mutanajis? Benda yang kena najis digerakkan. Digerakkan dengan apa? Mutanajis itu 7 kali pada air yang banyak. Contohnya tuan-tuan. Yang banyak lagi hening. Okay? Digerakkan. Macam kita basuh kain. Betul tak? Kencing anak kita lah. Ya? Digerakkan dalam air dia. Betul tak? Ataupun nak jiruskan air. Nak gerakkan air. Ya? Boleh. Ya? Digerakkan mutanajis. Benda yang kena najis itu 7 kali pada air yang banyak. Air yang sikit tak boleh lah. Air yang banyak, mana yang lebih daripada 2 kolah. Ya? Lagi hening. Apa mana hening? Hening tu apa? Yang air yang tenang lah. Ya, bukannya air yang lalu. Ya. Parit, air lalu parit tu satu. Air yang hening lah. Boleh digerakkan air benda yang kena najis itu dalam air yang banyak dan air itu tenang. Bukan air yang bergerak, yang mengalir. Ya, yang mengalir. Kemudian daripada dikeruhkan air itu dengan tanahnya. Okay. Begitu juga bila selepas dikeruhkan air itu dengan tanahnya, bila najis mughalladah tadi, kita campurkan air dengan tanah dan pada air yang deras, ya, daripada dikeruhkan air itu dengan tanahnya. Air itu dikeruhkan dengan tanahnya. Boleh kita bersihkan najis mughalladah tadi dengan memasukkan, dengan menggerakkan, ya, menggerakkan benda yang kena najis tadi di dalam air yang hening, ya, yang banyak. Digerak-gerakkan maknanya dia apa? Digerak-gerakkan, ya. Dan pada air yang deras dengan lalu air 7 kali. Begitu juga bila kita nak membersihkan najis, ya, daripada sesuatu tempat yang kena najis atau barang yang kena najis, kain kita kena najis dan sebagainya, ya, dilalukan pada air yang deras. Berapa kali lalu? Berapa kali lalu? 7 kali. Seperti mana yang kita lakukan hari ni lah, ya. Bila kita buka paip sebesar, kita lalukan air. Nak kira tak berapa kali lalu tu? Nak kira? Itulah nak kena kira, ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali lalu. Selesai masalah. Jadi boleh kita lalu pada air yang deras. Kalau air yang tenang, kita goncang-goncang je. Berapa kali goncang? 7 kali juga. Kalau air yang lalu, berapa kali lalu? 7 kali lalu. Maksudnya syarat. Itu syarat, tuan-tuan, ya. Dan pada bumi yang bertanah, yang kena najis anjing, itu tiada berhajat kepada tanah lagi. Dan kalau najis anjing, ya, najis anjing itu jatuh pada tanah, ya, pada tanah lah, ya. Anjing itu berak di tanah lah, ya. Tanah depan rumah kita ke, belakang rumah kita ke. Anjing berak kat tanah belakang depan rumah kita itu, maka tiada berhajat kepada tanah lagi. Tak berhajat lagi lah pada tanah. Sebab dah ada sekali dengan tanah tu, kemudian baru kita basuh dengan air. Tanah tu dah dikira sebagai satu kali air bercampur dengan tanah. Lepas tu baru dibasuh dengan air. Kalau dia berak kat tanah. Kalau dia berak kat simen, boleh ambil kira tak? Kalau anjing tu berak atas simen, tak boleh ambil kira sebagai tanah. Dia juga campur air dengan tanah. Apalagilah dia kalau dia berak dekat
yang lain daripada simen lah, daripada di atas kapet kita ke atau di atas mama kita dan sebagainya ya. Jadi itu kena ambil tanah dan tanah itu dicampurkan dengan air dan jadi air tanah ya. Tapi kalau dia dah berak di atas tanah, hanya lalukan air saja 6 kali dan sekali lagi dah ya, memadai dengan tanah yang dia dia berak atas tanah tu dah cukup. Tanah itu sebagai sekali air bercampur dengan tanah. Ada soalan tuan? Ya. Dan tak beranjak lagi pada tanah lah ya. Dan melainkan bersuci daripada najis kencing kanak-kanak yang belum lagi makan sesuatu yang lain daripada susu, sama ada susu ibunya atau lainnya. Maksud dia apa? Melainkan bersuci daripada najis kencing kanak-kanak yang belum lagi makan. Kanak-kanak ni belum makan selain daripada apa? Selain daripada susu, ya. Sama ada susu ibunya ataupun susu yang lain daripada susu ibunya. Dan kanak-kanak itu belum sampai umur, kanak-kanak itu 2 tahun. Kanak-kanak itu belum sampai umur 2 tahun. Ya. Kanak-kanak yang belum sampai umur 2 tahun, dia tak makan ataupun tak minum sesuatu yang lain, melainkan dia minum susu ibunya ataupun susu lain apa? Susu apa? Susu yang diproseskan, susu apa? Susu yang diproses lah. Ya. Susu tu dia tak makan benda lain. Hari ni kanak-kanak umur 2 tahun dah makan benda lain. Tak makan lagi. Dah makan roti canai ke apa ke? Atuk dia terlepas sayang pada cucu dia. Ya. Umur 2 tahun dah roti canai. Pagi masuk hospital. Tak boleh hadam. Ya. Jadi kalau belum sampai umur 2 tahun, dia tak minum dan tak makan selain daripada susu, maka kaifiatnya cara membersihkan kencing kanak-kanak tersebut, jika kanak-kanak itu lelaki, memadalah pada bersuci daripada kencing itu dengan dipercikkan air. Umur belum sampai 2 tahun, dia tak makan melainkan minum susu je, ya. Dan dia adalah kanak-kanak lelaki, maka cukuplah sekadar percikkan air dia. Senang ke susah ni? Percikkan air dia. Kanak lelaki yang boleh sampai umur 2 tahun. Tuan-tuan umur 2 tahun dah. Kanak lelaki ni tak termasuk kita. Ya? Kita ni pakai bumba lah. Sup masuk kotak. Okay. Baik. Jangan dipercikkan air sahaja, tuan-tuan. Cukup. Ya. Ya. Kanak-kanak puan tak boleh. Dia kanak lelaki je. Berapa lelaki pula, lelaki perempuan tidak? Lelaki ni dia tidak, nak cakap apa pun tak boleh dah ya. Orang lelaki dengan perempuan jauh beza dia dari segi kencing dia lain, jauh beza dia. Ya. Cukup dengan percikan air saja atas sesuatu yang kena najis hingga meliputi sekalian tempat yang kena kencing. Itu kena semualah. Jangan sebahagian dia kita percikkan, sebahagian tak percik, tak cukup. Maka kaifiat tu tidak memadai. Kita membersihkan kencing kanak-kanak lelaki yang belum umur 2 tahun, yang tidak ada minum melainkan susu, dipercikkan. Tapi dengan syarat, semua tempat yang kena kencing dia itu, kena dengan percikan air tersebut. Perciklah habis. Percik ni macam mana tuan? Tak pakai paip tu lalu ke tak payah. Ambil satu gayung air, percik dah, cukup. Tempat yang kena. Ini mengikut syarat. Ya? Ini syarat, dari segi syarat. Tapi kalau mengikut akal kita, rasa macam apa? Cukup tak? Itu akal kita. Ya?
Tapi siapa yang jadikan kita? Allah yang jadikan kita. Dan bila hukum itu hukum syarak, hukum itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang mencipta kita, ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segi kebersihan ini, tuan dan puan, ya. Adapun kanak-kanak yang makan sesuatu yang lain daripada susu, dia dah makan dah. Belum umur 2 tahun, ya. Dah makan macam-macam dah. Hari ni ada macam-macam makan makanan ni. Ya. Apa dia tuan? Makan kanak-kanak hari ni. Yang dalam botol, yang dalam tin lah, yang apa lagi. Yang dah siap, komplit semua. Ya. Walaupun umur 2 tahun tapi dia makan benda-benda itu tidak termasuk dalam golongan kanak-kanak yang, ya, yang najis dia. Boleh dipercikkan, kencing dia hanya cakap percikkan air saja, tak termasuk, ya. Dan tiada disyaratkan mengalirkan air perciknya itu, tak syarat, tidak disyaratkan dialirkan air. Bila kita percik itu tak syarat air kan. Maknanya mengalirkan air tak cukup cakap percik sahaja. Maka apabila diperbuatkan sekadar sebab itu sucilah ia. Ini pada hukum syarak, tuan. Sucilah ia. Bila dah diperbuat, dipercik saja cukuplah. Ini nak memudahkan. Ya. Ataupun nak memberitahu kita bahawa kencing kanak-kanak lelaki yang belum umur 2 tahun, belum lagi meminum selain daripada susu, bila dia terkencing suatu tempat itu, cukup sekadar dipercikkan air sahaja, meliputi tempat yang kena kencing tersebut. Cukup. Tapi kalau dia dah minum, adapun kanak-kanak yang makan selain sesuatu yang lain daripada susu atau berumur lebih daripada 2 tahun, atau ia kanak-kanak perempuan, maka kaifiat bersuci daripada air kencingnya seperti kaifiat bersuci daripada najis yang lain. Jadi kalau dah lebih umur 2 tahun, baik kanak-kanak lelaki, dan kalau kanak-kanak perempuan belum umur 2 tahun, samalah macam kita membersihkan najis kencing daripada jenis najis yang mutawasitah. Macam orang dewasa lah. Samalah macam orang dewasa. Dia belum umur 2 tahun tapi dah makan macam-macam. Itu sama macam kita lah. Dia dah berumur 2 tahun. Ya. Sama macam orang dewasa. Dan kanak-kanak perempuan walaupun belum umur 2 tahun. Sama macam orang dewasa. Di mana tempat dia terkencing tu hendaklah dibersihkan seperti orang-orang dewasa yang terkencing. Hendaklah hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Ya, itu syarat dia tuan-tuan. Jadi bila kita dah tahu syarat ni, ya, hendaklah diamalkan. Bila tahu amalkan. Kalau tak diamalkan, apa kata orang Arab? Kalau kita ada ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu kita. Apa kata pepatah Arab? Al-ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Ya? Ilmu yang tak diamalkan seperti pokok yang tak berbuah. Ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu tersebut. Ikut suka hati kita aja. Kalau lebih tak apa. Kalau kencing kanak-kanak lelaki yang belum umur 2 tahun tadi tak minum apa selain bersusu. Kalau lebih kita bersihkan tak apa. Percik itu syarat yang disyaratkan oleh syarat. Tapi kalau kita nak buah air seledi pun tak apa. Itu tak tahulah tu. Budak umur belum 2 tahun ni, kanak-kanak lelaki belum umur 2 tahun lagi, tetapi dia tak minum selain daripada susu ibunya, susu-susu yang lain. Dia bersihkan macam membersihkan, ya, tempat yang kena tarik kobau, tarik lembu dan sebagainya. Sedangkan ada cara yang ditentukan oleh syarak, cara yang paling ringan, paling mudah dan paling faham. Kalau masa faham, kita faqih dalam perkara tersebut. Ya, kita tahu. Biar ada soalan tuan-tuan.
Dan tiada dimaafkan sesuatu daripada segala najis. Dan tiada dimaafkan sesuatu daripada segala najis yang dapat dilihatkan dia itu melainkan yang sedikit. Dan tak dimaafkan najis yang ada ainnya. Tak dapat dimaafkan. Kecuali terlalu sedikit. Nampak berak kucing? Ya? Berak kucing ni hangit betul kan? Sikit pun bau dia macam banyak. Banyak pun bau lagi banyak. Itu kucing punya penyakit. Tapi kalau sikit sangat-sangat, kencing siapa? Anak apa ni, apa berak ayam ke berak kucing ke terlalu sikit, maka dia adalah dimaafkan. Tapi kalau nampak ada benda dia nampak najis tu terlekat kat tepi lantai ke tepi tikar ke tepi kapet ke, kena bersihkan najis tersebut. Kalau nampak ada benda dia, kalau terlampau sikit, tak ada benda dia, itu dimaafkan. Contoh, tuan-tuan ada apa dia? Bila tahi cecak ada sini. Macam mana kita bersihkan kapet kita dengan tahi cecak? Sapu je kan masuk dalam bekas dia tu. Tapi kalau sikit sangat tahi cecak tu, antara nampak dengan tak nampak, itu dimaafkan. Tapi kalau nampak, tidak dimaafkan. Nampak saja boleh tak nampak. Betul tak? Benda tu ada, bekas tu tepi tu, dia nampak tapi saja dia tak nampak. Biar orang lain buat, dia tak nak buat. Pun ada kan? Jadi, kita nampak itu adalah tanggungjawab kita. Sebab tidak dimaafkan kalau benda tu nampak. Melainkan yang sedikit pada huruf. Apa makna pada huruf? Huruf ni apa? Pada huruf, pada kebiasaannya memang sedikit. Itulah yang sedikit. Memang dia huruf ni berperkara iktiraf. Iktiraf ni pada diiktiraf oleh orang ramai, yang tu sedikit, yang tu banyak, yang tu lagi banyak. Tu orang iktiraf benda tu sikit. Huruf pada biasanya sikit, tak apa dimaafkan. Melainkan yang sikit pada huruf. Apa yang sikit pada huruf? Daripada nanah dan darah yang ajnabi keduanya. Maksud ini tuan. Yang sedikit daripada huruf, sedikit daripada biasalah. Daripada nanah dan darah yang ajnabi keduanya. Yang tiada pada dirinya. Darah orang lain, bukan darah diri dia. Kerana percik darah orang lain, lalu kita tengok tak orang korban lembu ke kerbau ke kambing ke, terdekat tu kadang banyak kena darah, tapi jauh-jauh sikit-sikit kena percik sikit je kena. Darah kambing. Sembelih kambing. Percik darah tu, tapi kita duduk jauh, sikit je kena. Itu dipanggil darah ajnabi. Bukan darah diri dia sendiri. Yang ikut keduanya, yang tiada pada dirinya. Adapun darah diri sendiri, adapun darah diri seseorang yang tiada berpindah daripada tempatnya, itu kalau darah seseorang tu yang tak merebak-rebak ke tempat lain, seperti darah bisul dan barah dan luka dan darah tempat berputik. Apa putik ni? Maksud berputik-putik ni? Selalu tak cungkil-cungkil ni. Jerawat ke apa ke, ada kecil sikit-sikit kat kaki kita ni, cungkil-cungkil keluar darah sikit je. Dan darah tempat berbekam. Bekam ni dah, tempat berbekam tu ada keluar darah sikit je. Maka dimaafkan daripada sedikitnya dan banyaknya. Sikit ke banyak ke dimaafkan. Darah kita berbekam. Sedikit ke banyak ke, bisul ke sikit ke banyak ke dimaafkan. Dan dimaafkan daripada darah burgus. Apa dia burgus ni? Kutu anjing, kutu anjing.
Kita tak pernah bela anjing, tak tahulah kutu dia macam mana. Tapi kalau dekat-dekat dengan rumah orang bukan Islam ada anjing, jaga-jagalah kutu anjing tu. Dan banyaknya. Dan dimaafkan daripada darah berurus, kutu anjing dan tumor dan pijat-pijat dan tahi ladat dan kemahnya. Dan dimaafkan daripada sebab itu kerana sembahyang jua. Dimaafkan kerana kita nak dirikan solat. Maknanya bila kita nak dirikan solat, ada sikit-sikit benda-benda kena kudis-kudis, ada darah-darah sikit, bisu-bisu ada terbit sikit darah-darah ni, kita nak dirikan solat tak apa, kita boleh dirikan solat sebab darah-darah yang sikit-sikit tu dimaafkan. Baik, cakap itu dulu tuan-tuan ya. Sebab dah sampai mana ni? Yang bawah tu apa dia tulis? Tanbih. Tanbih tu dah dia suruh bunyi lah tu. Tanbih ni apa makna tanbih? Peringatan. Tanbih. Intabih. Kalau orang hafal Quran, bila dia suruh sambung, intabih dia kata. Sambung balik. Cakap itu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamu malaikatil muqarrabin fi amadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.